Datuk Seri Najib menyangkakan bahawa hari semalam akan berlangsung seperti rutin harian setiap kali beliau menghadiri perbicaraan di mahkamah sejak 3 tahun yang lalu. Namun, sangkaan beliau berakhir dengan sesuatu yang tidak disangka. Sejak hari pertama beliau dihadapkan ke mahkamah untuk pertuduhan, sehingga hari beliau dijatuhkan hukuman, dan seterusnya sehingga hari ini, beliau sentiasa menegaskan bahawa beliau tidak bersalah dan telah dianiaya. Beliau mungkin tidak mempunyai kebebasan untuk berkongsi dengan lebih lanjut mengenai proses mahkamah dan strategi rayuan peguam-peguamnya. Tetapi cukup untuk Datuk Seri Najib mengatakan bahawa beliau akan terus membela diri dan menegakkan kebenaran. Sejak 3 minggu kebelakangan ini, beliau telah melihat kembali perjalanan proses pendakwaan terhadapnya, termasuklah tindakan pihak bertanggungjawab untuk menutup mata terhadap segunung bukti yang membuktikan kebenarannya. Sejak 3 minggu kebelakangan ini, Datuk Seri Najib telah melihat kembali perjalanan proses pendakwaan terhadapnya, termasuklah tindakan pihak bertanggungjawab untuk menutup mata terhadap segunung bukti yang membuktikan kebenaran Datuk Seri Najib. Saksi-saksi penting dan golongan yang berpengaruh, yang gaib, dan pengampunan tersembunyi yang diberikan kepada individu-individu berjawatan tinggi dan penting yang telah dibuktikan mempunyai hubungan rapat dan terlibat dengan pemimpin-pemimpin politik yang lantang menentang dan mengaibkan Datuk Seri Najib. Sewaktu Datuk Seri Najib bersiap-siap diri untuk ke mahkamah semalam, hatinya merasa pedih, merasakan betapa beratnya ketidakadilan yang dipikul dalam kesnya. Awan gelap yang menyelimuti minda Datuk Seri Najib berarak dengan kepiluan yang menyedarkan Datuk Seri Najib bahawa apa yang beliau lalui hari ini bukanlah sesuatu yang asing dan baru dalam sejarah perundangan negara. Penganiayaan seperti ini, sama ada yang bermotifkan politik, pribadi dan sebagainya, bukan sahaja sebahagian dari perang taktikal untuk mengawal dan mendominasi musuh. Mungkin tidak ramai yang melihat bahawa penganiayaan ini memberi kesan jangka panjang dan parut yang tidak akan sembuh kepada mangsa. Walaupun Datuk Seri Najib bersemangat untuk membuktikan kebenaran terhadap dirinya, Datuk Seri Najib tidak membenarkan kepedihan pengalaman itu untuk membakar api kebencian dan dendam di dalam dirinya. Sebaliknya, beliau akan menggenggam bara itu menjadi abu yang akan beliau semai bersama benih harapan untuk meneruskan khidmatnya kepada masyarakat. Datuk Seri Najib akan menjadikan pengalaman ini sebagai penunjuk arah dalam perjalanannya membela diri dan mengembalikan kepercayaan rakyat mengenai penganiayaan yang sedang berlaku. Yang lebih penting lagi, Datuk Seri Najib akan menggunakan kemampuan yang ada untuk menampilkan rayuan terbaik bersama barisan peguamnya untuk membantu para hakim dan panel hakim yang bijaksana untuk membuat keputusan yang berpihak kepada kebenaran dan tidak sebaliknya. Datuk Seri Najib ingin memastikan bahawa kali ini roh keadilan akan dihormati seperti yang sepatutnya, tidak seperti sewaktu proses sabitannya yang terdahulu. Saat Datuk Seri Najib merasakan bahawa tiada apa lagi yang boleh mengejutkannya dalam perjalanan itu, takdir memilih untuk sebaliknya dan membuktikan bahawa Datuk Seri Najib masih boleh tersilap. Setelah selesainya prosedur mahkamah semalam, Datuk Seri Najib ditemui Wakil Hasil Dalam Negeri LHDN di kediaman peribadinya, di mana Datuk Seri Najib diberikan notis muflis berkaitan dengan ringkasan perhakiman cukai pendapatannya dari 2011 hingga 2017. Mungkin tindakan memberikan Datuk Seri Najib notis muflis pada hari pertama rayuan kes Datuk Seri Najib didengari adalah bertujuan untuk menaburkan garam ke luka ketidakadilan yang masih berdarah dan untuk terus memalukan Datuk Seri Najib. Mengapa ianya terjadi? Kes cukai ini dikenakan terhadap Datuk Seri Najib oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan langsung tidak mempunyai alasan kukuh atau merit. Ia kemudiannya diteruskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional.
Ia berkaitan sejumlah 3 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun yang menggunakan nama Datuk Seri Najib, di mana akaun itu diwujudkan bagi menerima sumbangan derma sebagaimana yang didedahkan oleh mahkamah, dan 642 juta ringgit dipindahkan secara terus dari Kementerian Kewangan Arab Saudi, dan jumlah itu dibuktikan di mahkamah. Jumlah 2.6 bilion yang sangat popular, yang mana sebenarnya adalah 2 bilion, sudah dipulangkan 4 bulan kemudian. Biarpun sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib sentiasa membayar cukai pendapatan tanpa gagal, tetapi cukai zalim berjumlah 1.74 bilion ini adalah penasiran tambahan dan penalti yang tidak munasabah. Sebelum ini, Lembaga Hasil Dalam Negeri pernah keluarkan kenyataan di mana derma politik tidak dikenakan cukai. Selain itu, semua wang yang diterima dalam akaun khas sudah digunakan bagi tujuan CSR serta politik dan bukan untuk tujuan peribadi, termasuk sumbangan kepada masjid di Malaysia dan bantuan banjir selama 4 tahun, termasuk banjir besar pada tahun 2014. Bayangkan Datuk Seri Najib dikenakan penalti cukai 1.7 bilion ringgit sebab menggunakan wang dari Arab Saudi untuk membantu mangsa banjir dan masjid-masjid di seluruh negara selama 4 tahun. Wang digunakan itu semuanya adalah untuk rakyat, tempat beribadah dan membantu mereka yang memerlukan tanpa perlu berhutang budi pada mana-mana syarikat kroni. Kesemua akaunten percukaian dan peguam percukaian termasuk yang berpengalaman di negara ini bersetuju bahawa kerajaan tiada merit untuk mengenakan penalti seperti itu dan tindakan itu sebagai tidak munasabah. Dari zaman Pakatan Harapan sehingga ke zaman Perikatan Nasional kini, tiada seorang pun yang berani menjawab kenapa wang yang dipulangkan kepada penghantar selepas 4 bulan dikira sebagai pendapatan peribadi dan dicukai serta dikenakan penalti 40% bercampur 10% dan bercampur 5%. Bagaimanapun, undang-undang percukaian di negara ini terdedah kepada penyalahgunaan di mana prinsipnya adalah seseorang itu perlu melangsaikan penalti dahulu sebelum merayu dengan suruhanjaya khas cukai pendapatan. Dan jika anda tidak boleh menjelaskannya, Lembaga Hasil Dalam Negeri boleh isytiharkan anda muflis. Pada November tahun lalu, Menteri Kewangan ketika ini diberi taklimat tentang kes cukai ini, di mana beliau datang berbincang dengan Datuk Seri Najib untuk bertanya mengapa Datuk Seri Najib berkeras mahu pengeluaran KWSP. Selepas beliau dapat tahu tentang derma negara asing dan dana dipulangkan 4 bulan kemudian dikenakan cukai, beliau pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri dan meminta agensi itu berbincang dengan Datuk Seri Najib untuk mencari jalan penyelesaian. Bagaimanapun, minggu lepas beliau diberitahu oleh bosnya untuk tidak lagi terlibat dengan isu cukai ini dan serahkan kepada bosnya. Tiba-tiba, rundingan dihentikan dan notis bankrupt itu diserahkan kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib yakin bahawa notis mufli itu adalah berkaitan dengan 3 isu. Pertama, undian yang dijalankan oleh penyelidikan UUM dan utusan TV melibatkan 60,000 responden menunjukkan yang Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri pilihan bagi PRU15 dengan separuh daripada undian, manakala Perdana Menteri pada masa ini jauh di belakang dan hanya menduduki tempat keempat. Barisan Nasional pula juga gabungan pilihan pertama dalam pool manakala PN di tempat tercorot. Kedua, keputusan PAU ataupun Perhimpunan Agung UMNO untuk tidak bekerjasama dengan PPBM dan PN ketika PRU yang ke-15. Ketiga, kesimpulan terkini kes pelupusan harta di mana pendakwa raya gagal membuktikan barangan dan wang yang disita diperolehi dari dana IMDb. Malah hakim turut menolak affidavit pendakwa raya yang dikemukakan pada saat akhir. Hakim dijangkakan akan membuat keputusan untuk kes ini bulan hadapan. Keempat, bermulanya rayuan kes SRC di mana para peguam Datuk Seri Najib mempunyai 307 alasan kukuh mengapa hakim yang tidak memiliki pengalaman kendali kes jenayah dan tiba-tiba dipindahkan dari Mahkamah Sivil menggantikan hakim jenayah berpengalaman selepas perbicaraan bermula membuat keputusan salah dengan mensabitkan Datuk Seri Najib.
Peguam Datuk Seri Najib yakin bahawa Datuk Seri Najib mempunyai peluang yang baik dalam rayuan ini. Apatah lagi, ahli keluarga salah seorang saksi pendakwaan didapati menerima ratusan juta dari Joe Low selepas sabitan Datuk Seri Najib. Apa kesannya akibat dari notis bankrupt? Anda ingin tahu apa kesannya terhadap Datuk Seri Najib dari notis bankrupt itu? Apakah Datuk Seri Najib akhirnya menerima realiti bahawa karier politiknya kini sudah berakhir? Ikuti ulasan saya pada siri yang seterusnya.